Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Amirul Ihsan dalam siri webinar Anas yang dibawakan khas oleh Asatizah Selangor Anas. Siri rakaman anda boleh tonton di Facebook page Asatizah Selangor Anas. Jadi anda juga boleh dengarkan rakaman ini di podcast. Kepada yang belum follow, anda boleh follow kami di Facebook, Instagram dan YouTube Asatizah Selangor Anas untuk mendapatkan info program dan aktiviti yang telah diatur oleh Asatizah Selangor Anas. Baik, hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu topik berkenaan vaksin COVID-19, teori konspirasi versus maslahat. Jadi doktor, insya-Allah untuk membincangkan topik pada petang ini bersama saya hari ini ialah Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin yang tidak asing dalam negara kita. Sebagai konsultan pediatrician and neonatologist, betul? Betul. Okay, KPJ Damansara Specialist Hospital. Okey. Jadi insya-Allah, jadi untuk permulaan insya-Allah kita akan ringankan dahulu perbincangan pada pusingan yang pertama ini. Yang pertama mungkin doktor boleh jelaskan vaksin tu apa sebenarnya dan apa itu pandemik. Supaya kita dapat bezakan pandemik dan plandemik itu macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara Amirul, saudari yang budiman. Vaksin ini bukan suatu perkara yang baru. Ahli sejarah Greek 400 tahun sebelum Masihi telah pun mengetahui bahawa jika seseorang kena cacar, smallpox, dia tak akan kena lagi. Ini suatu konsep yang agung di dalam fahaman vaksin, iaitu immune memory. Dan padri-padri Buddha telah pun mengambil yang cacar tu, dibuatkan serbuk, dimasukkan dalam hidung. Ini memberi ketahanan kepada pesakit-pesakit tadi daripada dicegah penyakit cacar. Dan lebih kurang 1700 Masihi, pakar-pakar perubatan di Turki telah pun mengambil yang cacar tu, dia buat suntikan dan ia mencegah daripada dijangkiti oleh cacar. Dan idea ini telah dibawa oleh isteri kepada ambassador United Kingdom di Turki. Dia bawa ke England masa itu. Dan maka bermulalah vaksin yang pertama untuk mencegah penyakit smallpox. Perekanya ialah Edward Jenner. Vaksin yang pertama untuk mencegah daripada smallpox pada tahun 1796. Jadi apa Edward Jenner buat ialah dia ambil cowpox, cowpox macam nanah daripada lembu tu. Maknanya dia lemah. Dia letak kepada seorang budak. Budak tu tak kena cacar, tetapi badan dia telah mengenali kuman cowpox tadi dan telah pun mengeluarkan antibody, dan antibody inilah melindungi dia daripada penyakit smallpox. Dan smallpox bukan suatu penyakit yang ringan. Pada kurun ke-20 ia telah menyebabkan 200 juta orang meninggal dunia. Mungkin saudara tak kena tanam cacar sebab smallpox sudah dibasmikan daripada muka bumi pada tahun 1980. Saya ada dua ni sini. Sebab smallpox bila you kena 50% meninggal dunia. Jadi 1/3 yang hidup tu dia fizikalnya tercemar. Dan hanya mungkin kurang dari 30% yang hidup. Jadi maknanya ini merupakan penyakit-penyakit yang boleh membunuh. Kalau tak ada bunuh, dia boleh menyebabkan
terencat akal, ya, kena epilepsi, sawan, ya, ataupun terencat macam polio, terencat fizikal, tak boleh berjalan, ya. Jadi kita ada vaksin untuk lebih kurang 30 jenis penyakit. Vaksin. Jadi kita boleh mencegah daripada, kalau di Malaysia, daripada lahir batuk kering. Hepatitis B. Hepatitis B ni menyebabkan inflamasi pada bahagian hati. Ya. Itu campak. Campak is measles. Benguk, rubella. Ya. Lepas tu dipteria. Kan dipteria pada 2017 menyebabkan 17 budak meninggal dunia. Dipteria, kancing gigi, batuk kokol, batuk 100 hari kata orang Melayu, ya, dan meningitis. Jadi ini merupakan penyakit-penyakit, lebih kurang ada 12 lah di dalam program pelalian kebangsaan kita untuk mencegah daripada penyakit-penyakit ini. Sekarang ni vaksin ni suatu konsep yang agung di dalam agama kita. Ini konsep al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada merawat, pengubatan. So sekarang ni vaksin yang kita buat tiap-tiap hari untuk anak-anak kita kan, mencegah daripada 2.5 juta kematian. Dan kalau kita guna vaksin dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, dan kita guna vaksin-vaksin yang baru, kita ada keupayaan untuk menyelamatkan 2.5 juta kanak-kanak lagi. Jadi ini merupakan suatu intervensi kesihatan awam yang agung. Kalau kita tanyalah, di antara kerja-kerja kesihatan awam yang paling baik, mungkin utama ialah air yang bersih, air yang selamat, ya. Kedua ialah vaksinasi. Itu pentingnya. Dan ia berasaskan kepada suatu usul fiqh. Sadduz zara'i. Kita menutup pintu-pintu kerosakan. Ini dia. Maknanya, ini merupakan suatu idea daripada sarjana-sarjana perubatan kita di zaman dahulu. So, insya-Allah kita harap jangan kita lupa bahawa ini merupakan suatu budaya ilmu, ya, yang telah pun dikemukakan oleh sarjana-sarjana perubatan Islam juga. Doktor, mungkin doktor boleh jelaskan macam apa yang berlaku pada peringkat awal vaksin mula diperkenalkan, ada atau tidak komplikasi yang terkena kepada contohnya pengidap penyakit cacar pada zaman itu, maksudnya peringkat awal vaksin diperkenalkan. So komplikasinya bagaimana doktor? Mungkin doktor jelaskan. Walaupun teknologi masa itu tidak begitu canggih macam sekarang, memang ada kesan sampingan. Dan kebanyakan kesan sampingannya adalah sakit. Sakitlah kena jarum kan? Bengkak, merah, kadang-kadang demam sikit, kadang-kadang rasa badan-badan menggigil. Ini sebenarnya adalah suatu yang baik. Ia menunjukkan bahawa badan kita tadi mengeluarkan antibody. Mengeluarkan antibody. So maknanya, you tanya orang putih, dia kalau kena demam, dia bagus kan? Maknanya badan kita merangsang badan kita untuk mengeluarkan antibody itu sebab dia demam sikit. Ya. Tetapi malangnya, mereka yang tidak berapa percaya tentang vaksin ataupun anti-vaksin, dia membuat tomahan dan tuduhan yang tak baiklah kan. Ini bukan fenomenanya baru. Semasa time Edward Jenner 1796 kan, dia dah buat tomahan, dia tunjuk orang-orang yang ambil vaksin ni ada lembu. Ada masuk lembu. Sebab dia kata dia ambil nanah tu daripada lembu, cowpox kan. Itu dia. Dia kata ini adalah bertentangan dengan fahaman orang-orang Kristian. Sebab hidup dan mati di tangan Tuhan, dia kata. Sebab ajal kita ditentukan oleh Tuhan, dia kata. Jadi vaksin ini suatu yang
bercanggah dengan fahaman Kristian masa tu. Ya. Dan dikatakan predestination. Qada dan qadar kita ditentukan oleh Tuhan. Kenapa you nak masuk campur? So, maknanya semenjak kurun yang ke-18 lagi dah mula kelompok-kelompok yang anti-vaksin ini. Tetapi Alhamdulillah, dengan kajian yang baru, dengan teknologi yang canggih, kesan sampingannya amat sedikit. Amat sedikit. Kita tidak menafikan, memang ada. Tetapi sebenarnya saya ceritakan, mild, sedikit sahaja, dan ini merupakan sebenarnya suatu tindak balas yang baik daripada kita untuk mengeluarkan antibodi untuk melawan kuman-kuman yang boleh membunuh, boleh mencederakan otak kita dan fizikal kita. Okay, terima kasih doktor atas pencerahan yang sangat baik. Okey, mungkin saya boleh tanyakan lagi kepada doktor, sebagai contoh vaksin-vaksin untuk penyakit yang lepas, penyakit yang berjangkit yang lepas, selalunya memakan tahun untuk vaksin itu dikeluarkan. Tetapi berbanding COVID kali ini, vaksin yang dikeluarkan hanya memakan tak sampai 1 tahun. Jadi ini seolah-olah macam menguatkan lagi pandangan yang mengatakan ini ada kaitan dengan teori konspirasi, perancangan awal. Jadi dalam tempoh tertentu vaksin sempat dikeluarkan. Maka apa pandangan doktor berkenaan ini? Memang kita bersimpati dengan kegundahan ataupun kerunsingan mereka terhadap cepatnya vaksin ini dikeluarkan. Okey. Secara umumnya vaksin ini memerlukan lebih kurang 10 tahun tau. Mungkin vaksin yang paling cepat kita keluarkan ialah vaksin untuk benguk, mumps kan? 4 tahun. Daripada kajian di dalam binatang, lepas tu fasa pertama. Fasa pertama dia nak tahu dos yang banyak mana ya digunakan. Selalu 100 orang. Masuk fasa kedua, banyak ratus orang. Fasa kedua. Jadi nak tahu dosnya, apakah dia berkesan. Dan bila dia masuk fasa yang ketiga, berjuta-juta orang. Jadi dia boleh tentukan apakah benar dia berkesan, efikasi, dan dia selamat. Ya, dan untuk kita kaum Islam, ia suci. Ya, itu fasa ketiga. Dan selepas itu masuk ke fasa keempat. Fasa keempat ini diguna untuk khalayak umum, berjuta-juta. Ya, jadi dia boleh kenal pasti kesan sampingan yang jarang berlaku, very rare side effects kan. So betul, apa yang berlaku sekarang ialah vaksin itu telah mengambil masa kurang daripada setahun. Tetapi kita kena faham, ini suatu pandemik. Setakat ini dah lebih kurang 110 juta yang telah seluruh dunia yang telah dijangkiti oleh virus corona, dan yang telah meninggal 2.5 juta. Jadi ini suatu keadaan yang kritikal. Jadi kita harus respon dengan cepat. Kalau tidak, ia akan menyebabkan kematian. Kita tak nak jadi macam cacar tadi. Ya, 200 juta yang meninggal dunia tau. So, kita tak nak jadi macam berlaku pada tahun 1918. Pandemik H1N1 flu. Masa tu, 1 daripada 5 rakyat di dunia ini terkena. Dan yang meninggal dunia 50 juta. Itu yang paling teruk selepas cacar kan. 1 in 5 dijangkiti dan meninggal dunia 50 juta. Takkan tunggu sampai 50 juta meninggal baru kita nak keluarkan vaksin. Itu sebab dia apa? Dia accelerate kan? Dipercepatkan. Kenapa dipercepatkan? Sebab ada investment. Dulu macam vaksin yang baru ni kan, yang mRNA kan, messenger RNA, ini kaedah yang baru. Sebenarnya teknologi ini bukan teknologi baru. Teknologi telah bermula sejak tahun 1990. Dan Moderna, satu daripada pembuat vaksin mRNA, dia ada 7 vaksin mRNA pada fasa kedua. Kan saya katakan fasa 1,
2, 3. Tetapi sangkut ke fasa 2 sebab tak ada investment. Tak ada wang ringgit lah kan untuk mahal nak buat ujian ni. Dia ada vaksin untuk Zika, vaksin untuk chikungunya, vaksin untuk cytomegalovirus, vaksin untuk influenza, vaksin untuk human metapneumovirus. Ada 7. Tapi tak boleh nak pergi ke fasa ketiga. Bila Amerika Syarikat memberi saham sebanyak 1.5 bilion US dollar. Badan Kesihatan Dunia memberi $500 million US dollar, dan agensi dunia lain memberi keuangan sedemikian. Dia boleh tingkatkan dia punya research, kajian dia. Itu sebab bila China memberitahu bahawa jin kan baka kepada virus corona tu pada bulan 1, pada bulan Mac Moderna dah keluarkan vaksin. Moderna telah mulakan ujian dia. Within 2 bulan. Ini yang penting sebagai seorang saintis adalah Allah berikan ilham lah. Betul lah, sungguh. Allah berikan kebijaksanaan, kepintaran untuk menyelamatkan dunia. Mac dah ada vaksin. Dia buat ujian dan pada bulan 12, lepas 10 bulan, dah boleh keluarkan result selepas fasa ketiga. Jadi maknanya, dia ikut tata tertib. Dia tak miss tau. Dia ikut tata tertib tu. So, kepada mereka yang rasa kita ni shortcut, no shortcut. Sebab budaya dan disiplin kajian mesti diteruskan. So 10 bulan 12 dapat result. Dia dah buat Pfizer, dah buat 43 orang volunteer. Moderna dah buat 30,000 kan? So 43,000, 30,000, dan AstraZeneca dah buat 20,000. Maknanya dah lebih 100,000 orang yang volunteer kan. Itu dia boleh keluarkan result, dan result ni memang unbelievable. Saya pun tak percaya. Sebab Badan Kesihatan Dunia kata, dan FDA ni kira badan regulatory di Amerika Syarikat. Dia kata vaksin ni hanya boleh berkesan kalau efikasinya lebih dari 50%. Tetapi vaksin ni keberkesanannya ialah 95%. Masya Allah, ini suatu memang sukar untuk kita percaya. Sebab kalau kita tengok vaksin-vaksin yang lain yang ada sekarang ni, campak untuk measles pun very good, 98%. Vaksin untuk bengok 90%. Vaksin untuk influenza bila kita guna hanya 70% saja. Tapi ini 95%. Apa maknanya? Maknanya dia mencegah yang ambil vaksin tu 95% tak kena vaksin. Ini pencegahan. Ini kita kata al-wiqayatu khairu min al-wiqayah. Cegah. 50% masih lagi boleh kena. Ini menunjukkan bahawa sains ini bukan a perfect science kan. 5% masih boleh kena. Tetapi yang kena COVID tu, COVID yang sedikit saja. Maknanya COVID ni kategori 1 sampai kategori 5. Ya? Kategori 1 dia asymptomatic, dia tak ada gejala apa-apa. Kategori 1 dia demam, dia sakit tekak. Kategori 3 dia susah bernafas, memerlukan oksigen. Kategori keempat lebih teruk, kena bantu dengan oksigen yang banyak tinggi. Kategori kelima kena masuk ICU. Dah teruk sangat dah. So 5% yang ambil vaksin tetapi kena juga COVID, dia hanya kategori kosong, kategori 1 dengan 2. Ini very mild, tak memerlukan masuk ke hospital, boleh dijaga di rumah. Kalau you kategori 3, 4, 5, you kena masuk hospital sebab dah severe. So mereka-mereka yang tak dapat vaksin tu, dalam kajian tu, yang teruk semuanya tak dapat vaksin. Yang dapat vaksin semuanya mild saja. So ini suatu, kenapa ini penting tau? Kenapa ini penting? Sebab maknanya, sebab dia hanya mild, tak teruk,
dia tidak membebankan hospital. Ini berlaku di Israel sekarang ni. Sebab ramai kata ini semua konspirasi Israel kan. Walhal Israel dah ambil vaksin tu, dia punya rakyat 57% dah ambil vaksin. Vaksin Pfizer, mRNA, messenger RNA. Sekarang ni di Israel 60% mereka yang warga emas tak masuk hospital. So, cuba you bayangkan di Israel tu, sebab dia ambil vaksin dos yang pertama, orang tak masuk hospital. Jadi hospital tadi alhamdulillah terpelihara lah kan, tidak membebankan doktor-doktor di hospital. Jadi boleh fokus kepada yang sakit tu. Soalan yang seterusnya doktor, jika diperhatikan pesakit-pesakit yang pernah ada pengalaman terkena COVID ni, jadi ada dalam pesakit-pesakit ni tak pernah ambil vaksin, tetapi mereka maksudnya ketika dalam tempoh mereka ditahan di hospital, saya difahamkan ada juga yang tidak dapat vaksin kan, tidak dibekalkan vaksin, tetapi mereka dapat selesaikan diri mereka daripada COVID. Jadi soalan saya, mana dia terkena penyakit COVID? Dia dah terkena penyakit COVID. Yelah, kalau you ambil vaksin, you tak kena COVID. Faham tak? So vaksin ni sebelum kena vaksin ini penting ni. Vaksin ni untuk mencegah kita daripada kena COVID. Kalau kita ambil vaksin Pfizer, Moderna yang messenger RNA, mRNA, dia mencegah 95% mereka-mereka yang disuntik itu daripada kena COVID. Maknanya tak masuk hospital, maknanya tak sakit, ya. Hanya 5% saja yang ambil vaksin kena juga COVID, tetapi kategori 1 dengan kategori 2. So vaksin ni bukanlah untuk orang yang dah kena, tapi orang Oh yang bukan. Ini konsep penting ni, saudara-saudari. Vaksin ni untuk mencegah kita daripada kena, ya? Prevention. Tetapi orang yang dah kena COVID pun boleh dapatkan vaksin ini, ya? Sebab dia kena COVID, tetapi ketahanan dia tidak begitu sekuat daripada ketahanan yang diberikan oleh vaksin COVID. So vaksin COVID ini, dia bukan hanya mengeluarkan antibody, dia juga mengeluarkan memory. Ingat tak saya cerita pasal ahli sejarah Greek kan? Bila you kena vaksin, you takkan kena lagi penyakit tu. Sebab apa? Sebab vaksin tadi dia mengeluarkan antibody ingatan, memory cells. Jadi bila saya kena COVID kali kedua, badan saya tahu ini kuman COVID, keluarkan antibody, dia bunuh. Jadi dia terselamat. Okey. Okay, sebenarnya untuk makluman saudara pendengar, kalau berdasarkan apa yang saya baca lah doktor, daripada majma' fiqhi daripada Al-Azhar sendiri, dalam buku Tib Nabawi pun, dalam perubatan Islam, perubatan Nabawi, menurut buku tersebut disebutkan bahawa ada kesalahfahaman daripada masyarakat tentang perubatan Nabi, bahawasanya mereka mengehadkan perubatan tu adalah pada perubatan yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW sahaja. Tapi sebenarnya kata penulis buku tersebut, dia adalah satu lajnah lah, satu komiti. Mereka mengatakan bahawa setiap perubatan, baik perubatan moden, baik perubatan alternatif, selagi mana menepati dua kriteria ni, kriteria yang pertama iaitu tujuan dia adalah untuk merawat, yang kedua mencegah. Jadi penyakit macam perubatan dia tak boleh elak daripada dua ni. Selagi mana menepati dua kriteria ni, dia panggil perubatan Nabawi. Walaupun perubatan moden yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, masih lagi dipanggil sebagai prophetic medicine kan. So itulah maksudnya vaksin ni termasuk dalam perubatan Nabawi lah kalau ikut takdir. Yes, betul. Sebenarnya. Okey, jadi doktor, boleh jadi atau tidak virus itu sendiri dihasilkan oleh manusia? Maksudnya virus ni adalah satu agenda belakang Freemason dan sebagainya, Illuminati yang menghasilkan virus, kemudian vaksin mereka juga yang hasilkan supaya pandemik dinamakan sebenarnya. Betul lah, sebab mereka-mereka yang percaya tentang teori-teori konspirasi ini mengatakan sedemikian. Dan sekarang ni Badan Kesihatan Dunia telah pun menghantar
inspektornya ke China. Mereka sekarang ini berada di Wuhan. Saya baru dengar berita tadi, BBC mengatakan bahawa mereka tidak menjumpai genom ataupun baka COVID-19 di laboratory. Ya, sebab ramai kata Wuhan yang mengeluarkan virus tu. Kan? Jadi jelaslah ini suatu Tidak dirancang lah. bukan dirancang oleh manusia lah, ya. Tetapi boleh. Ini dinamakan bioterrorism, memang ada. Itu sebab kuman-kuman seperti smallpox disimpan hanya di beberapa laboratory saja, makmal saja, sebab takut nanti teroris ambil dan digunakan sebagai weapon of mass destruction, kan. Memang boleh. Itu sebab bioterrorism memang ada. Tapi setakat ini ditentukan oleh Badan Kesihatan Dunia, cacar tu hanya boleh simpan di beberapa makmal yang diakreditasi. Itu penting, ya. Dan plague kan, yang apa nama plague dalam bahasa Arabnya, taun, wabak yang berlaku di zaman Allahu Akbar, Nabi buat profesi, ramalan, kan, akan berlaku, di mana ada dua ramalan dia, akan datangnya hari kiamat. Ayat-ayat sahih, the minor signs of the coming of akhirat. Satu, manusia akan mati dengan mengejut, heart attack, stroke, pendarahan otak, boom, tiba-tiba meninggal, kan. Kedua je, penyakit akan menular dengan macam api lah, ya, membara, kan. Ini berlaku di zaman Abu Ubaidah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kan. Dan Umar beritahu Abu Ubaidah balik, tapi Abu Ubaidah kata, ada, saya bersama dengan tentera saya, kan. Jadi Umar radhiyallahu an, dia buat musyawarah dengan sahabat-sahabat. Umar ni suka konsultasi, kan. Dan Abdurrahman bin Auf, seorang daripada Al-Mubashirun, seorang dari 10 sahabat Nabi dijanjikan syurga, kan. Al-Mubashirun, dia kata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jikalau ada taun, ada wabak di situ, orang kat situ kena duduk situ, ya, dan kita jangan masuk. Ini suatu konsep yang agung dalam perubatan. Ini dinamakan kuarantin. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. So bila Umar dengar daripada Abdurrahman bin Auf, tak jadi dia nak masuk, tak jadi dia nak ajak Abu Ubaidah datang, sebab kalau tak boleh merebak kepada orang-orang di Madinah, kan. So syahid Abu Ubaidah pun Al-Mubashirun, Muaz bin Jabal pun syahid. Tetapi siapa yang timbul, siapa yang conquer Mesir? Allah, sahabat Nabi yang conquer Mesir, politikus yang agung, Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, dia memang known as memang dia hebatlah dalam ilmu bab siasat syariah, siasat politik, memang hebat. Dia kata apa tau, ini penyakit ni tempat kapai orang, dia kata, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat yang jauh, berpisah, break, tak mau. This is social physical distancing tau. Dia kata pergi, tunggu sampai saya bagi isyarat keadaan dah lega, baru kita turun. So this is physical distancing. Kalau kita fikirkan, smart betul lah Amr bin Al-As, okay? Sangat lebih kurang 19 tahun lepas hijrah ni, bila dah lega, baru dia buat okey, semua dah sihat, dah batang. Dia tak jadi pergi ke Byzantine. Sebenarnya nak pergi ke Byzantine untuk bertempur dengan orang Romawi. Instead dia pergi ke Mesir, dia conquer Mesir. Tu dia.
Okey doktor. Ini konsep yang kita quarantine satu, distancing satu. Okey, terima kasih doktor. Okey, jadi kalau mengikut sarjana yang contemporary dari sudut bidang Al-Quran dan As-Sunnah sendiri pun, mereka sedang mengkaji juga nas-nas yang datang daripada Nabi SAW berkenaan perubatan tu. Adakah daripada Nabi ataupun sekadar Nabi meraihkan ahli perubatan yang ada pada zaman Nabi SAW. Maksudnya contoh Nabi SAW kata ambil bekam, gunakan bekam, makanlah madu dan sebagainya. Itu adakah daripada Nabi SAW sendiri ataupun barangkali ia adalah berdasarkan nasihat daripada ahli perubatan, maka Nabi meraihkan apa yang dikeluarkan oleh ahli perubatan pada zaman Nabi SAW, maka Nabi sarankan pada orang ramai benda yang sama disarankan oleh ahli perubatan. Taklah. Nabi dapat ilham wahid dalam Quran. Sebab kalau kita tengok dalam Quran itu ada 6 ayat-ayat syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Dan di antara turunnya ayat Quran itu adalah sebagai ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Syifa dia apa? Penawar. Dan rahmah ni apa? Kasih sayang. Kepada mereka-mereka yang beriman kan. Jadi Nabi Ibrahim kan, bila dia sakit apa dia kata? Wa iza baritu fa huwa yashfin. Dan bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Ini suatu konsep yang utama. So supaya sarjana perubatan jangan bongkar, jangan rasa takabur bahawa you yang menyembuhkan. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan kita, syifa tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doktor ini sebagai alat. Penting. Jangan kita terror, kita hebat boleh buat vaksin. No, you buat vaksin kalau Allah tak tentukan mujarab, tak juga. Tetapi Allah memberi kepada kita ilham, kebiasaan, kepandaian untuk mengeluarkan vaksin. Dia tidak akan mensia-siakan kerja-kerja kita, walaupun kamu Islam ataupun tak Islam. Betul tak? Tapi sebenarnya doktor, yang saya nyatakan tadi, kenyataan tadi itu adalah dikeluarkan oleh sarjana bahagian Quran dan Sunnah lah, bukan bahagian perubatan. Mereka buat satu kajian yang lebih moden supaya kita dalam meraihkan ruqyah, dalam masa yang sama kita tidak mengenepikan apa yang dinasihatkan oleh ahli perubatan lah. Jadi, betul. Saya cerita kat you. Okay, baik. Silakan doktor. Syekh Yusuf Al-Qardawi, semoga Allah panjangkan usianya. Dia adalah mas'ul chairman European Council of Fatwa and Research, ECFR, Majlis Fatwa dan Kajian Eropah. Dia mas'ul dia. Dia cerita, saya ni seronok tau bila saya pergi Kuwait. Sebab di Kuwait ada Islamic Organization of Medical Sciences, organisasi Islam yang bercakap tentang perkara-perkara yang terkini dalam sains perubatan. So bila timbul masalah cloning, timbul masalah IVF kan bayi tabung uji kan, timbul masalah designer babies, semua teknologi baru. Wah, dia ajak saya pergi Kuwait. Saya seronok sebab saya boleh dengar daripada pakar-pakar. Senang saya buat fatwa, dia kata. Mudah sebab dia dah terang kepada saya, ini seorang mujtahid kan. Mujtahid betul kan? Mujtahid dah buat. Dia kena dengar kepada yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? The doctors. So saintis ada, pakar kajian penyakit-penyakit ada. So bila saya dengar, wah, mudah saya nak buat fatwa. Tu sebab bila dia kata polio tu kan, polio kita pakai titik kan, dia kata ada haram, kata ulama-ulama di Pakistan, di Afghanistan, di Nigeria. Dia kata ini adalah suatu konspirasi untuk melemahkan umat Islam. Ia menyebabkan umat Islam jadi
sterile, tak boleh jadi mengeluarkan anak, dia kata. Ada HIV, ini haram. Ada khinzir, kan, lemak khinzir, dia kata. You dengar fatwa daripada Syekh Qardawi, dia kata, kami dah dengar dari pakar-pakar tu kata dia guna enzim tu diambil daripada perut khinzir, betul. Bukan kita makan babi tu, dia kata. Kita ambil enzim dia. Ini lain daripada kita makan, dia kata. Tak apa. Okey, kalau tu pun you tak percaya, kata Syekh Yusuf Qardawi, yang diambil tu sedikit saja. Jadi kalau ada air 2 kolah dalam badan kita dah ada, jadi dia apa? Konsep apa? Bukan istihalah, dia apa? Dia larut lah, kan? Air 2 kolah, kan? Jadi dia jadi suci. Ketiga, dia kata, kalau tu pun you tak tengok cara dia berujar tau. Ketiga, dia kata, walaupun dia enzim, dia sedikit, tetapi dia dah di filter, dia tapis, ultrafiltration. Maknanya polio punya vaksin tu tak ada unsur-unsur khinzir, dia kata. Okey, yang keempat baru dia kata, okey lah, kalau 1, 2, 3 yang kita hujahkan, you tak nak percaya juga, ini adalah darurat. Baru dia kata darurat. Darurat sebab apa? Sebab polio boleh menyebabkan kematian. Polio boleh menyebabkan terencat fizikal. Polio boleh menyebabkan tak boleh bernafas, kan, sebab kita punya masa tu dah, pernafasan tu dah tak bernafas, jadi pakai ventilator, pakai alat untuk bernafas. Ini suatu tragedi, dia kata. Daruri, wajib, boleh lah, kan. Jadi tengok tu. Jadi mana, tapi kita selalu kata, oh darurat baru boleh dapat. Dia boleh, daripada sains tu dia boleh cantik, kan, dia punya berujah yang boleh diterima akal. Wallahu a'lam. Jadi sekalipun kalau vaksin itu ada kandungan babi, sekalipun itu tahun 1995. So sekarang lagi lah advance dia punya. Lagi advance. Sekarang vaksin yang kita kata yang mRNA baru ni, selalunya orang yang anti vaksin, dia cakap kepada kita, you doktor dia, you masukkan racun dalam. Dia kata macam tu. Ya. Dan itu orang anti vaksin. Orang yang Islam pula, dia kata, you ni bagi kita makan bahan yang haram. Okey, kita balik kepada vaksin COVID ni, yang mRNA ni, apa kandungan dia? Ceritalah. Mula-mula mRNA dia sintetik, bahan kimia. Kedua, dia ada selaput mRNA. Sebab mRNA ni kena diselaput, sebab kalau tak dia mudah pecah, kan. Itu sebab kita kena pakai temperature apa, minus 70, kan. So selaput ni buat apa? Lemak, kolesterol, polyethylene glycol, ini semua bahan-bahan dalam badan kita. Tak ada lemak khinzir, tak ada lemak lembu, semua kimia. Ketiga, ada apa? Bahan kimia. Saya guna bahan ni dalam lab. Garam, sodium chloride, potassium chloride, potassium fosfat, sodium, ini semua bahan kita guna. Dan akhir sekali sukros ni kira macam gula. Okey, saya tanya yang anti vaksin, mana dia yang poison, mana poison dia, mana racun dia? Semua ini bahan-bahan dalam badan kita, dalam biokimia kita. Yang orang Islam, saya tanya, mana dia lemak khinzir, mana dia lemak lembu, mana dia gelatin, mana dia albumin, mana dia galian mercury, aluminium, tak ada. Jadi maknanya ia suci, penting. So bukan hanya dia berkesan selamat, ia suci. Itu sebab jangan rasa khawatir dengan vaksin yang baru ini. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah, terima kasih doktor, pencerahan yang sangat baik. Cuma soalan yang terakhir insya-Allah doktor, sebelum kita pergi kepada penggulungan, saya nak tanya doktor, kita punya di Malaysia ada banyak tenaga perubatan yang maksudnya saya kira untuk bahagian vaksin kita tidaklah terkebelakang.
kan. Jadi boleh jadi atau tidak tenaga pengajar, tenaga pakar yang ada dalam Malaysia kita ni ramai kan. Jadi boleh jadi tak kerajaan kita sendiri yang keluarkan vaksin daripada Malaysia sendiri, bukan bergantung kepada vaksin yang disediakan daripada luar. Saya sedih lah bila ditanya soalan macam ni. Kenapa tau? Sebab pengalaman kita bermula 14 ataupun 15 tahun yang lalu tau. Ada suatu syarikat yang dimulakan oleh kerajaan. Nama dia Nine Bio. Dia berhubung kait dengan OIC, Organisation of Islamic Countries, supaya Malaysia boleh menjadi suatu negara Islam yang boleh membuat manufacture vaksin. Memang ada usaha. Saya ingat dia punya permulaan dia bagi 400 million ringgit with a view to go to 2 billion ringgit. Mana pergi? Inilah masalah negara kita. Suatu inisiatif yang baik tetapi terpesong. Ini korupsi lah. Sedih kan? Kita tengok Indonesia ada Bio Farma. Masya Allah, dia buat vaksin 3 serangkai polio, Haemophilus influenza B untuk meningitis. Dia buat vaksin untuk rakyat Indonesia, tak payah beli daripada luar. Dan bukan hanya itu, dia boleh ekspor kepada Badan Kesihatan Dunia. Itu sebab bila China, Sinovac kan, China keluarkan vaksin pada bulan Julai last year, dia buat kajian di Indonesia. Sinovac dapati bahawa keberkesanannya 68%. Sinovac buat kat Indonesia, Sinovac buat kat Brazil 51%. Sinovac buat dekat Turki 91%. Baru 2-3 hari buat kat Malaysia. Kan? Dekat All Star tak saya dia buat. Baru nak mula. Tetapi better late than never, InsyaAllah. So kita haraplah ini suatu perkara yang mesti kita fikirkan bersama, supaya kita jangan berharap kepada negara-negara lain. So sekarang ni kita berharap dari Pfizer untuk memberi kita 40% daripada vaksin COVID kita, AstraZeneca 10%, Covax 10%, Sinovac dari China 20%, Sputnik 5 daripada Rusia. Semua harapkan orang kita kena ada inisiatif yang baru untuk ada kilang mengeluarkan vaksin, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih doktor atas pencerahan yang sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita semua. Termasuk diri saya selaku moderator. InsyaAllah saya sangat banyak dapat manfaat daripada doktor pada petang ini. Cuma doktor, untuk penggulungannya, apa nasihat doktor berkenaan mereka yang menyangkal ataupun anti vaksin ni? Ada yang mengkaitkan dengan teori konspirasi dan sebagainya. Jadi menasihat doktor untuk mereka yang berpandangan sedemikian. Sedih saya fikirkanlah, sebab saya belajar sejak tahun 1977. Lama berapa tahun tu? 40. Sekarang ni saya 44 tahun belajar. Walhal ada yang anti vaksin ni, dia buka Google setengah jam, 1 jam dia jadi expert. Saya yang belajar 44 tahun pun masih lagi rasa tak mencukupi, tak pandai lagi. Tak apalah, kita bersabar. Tetapi kita sebagai pakar perubatan, we are in the business of saving lives. Sekarang Malaysia dah lebih kurang 700 lebih meninggal dunia kan. Kes ada 220,000, dah ramai. Ini mencemaskan kita. Kita inginkan vaksin ini untuk mengeluarkan kita daripada pandemik ini. We need to exit from this pandemic. Dan bagaimana kita melakukannya? Pakai mask. Kedua, jejak fizikal. Ketiga, 3W. Keempat, 3C.
Kelima, kita nakkan environment yang open, ventilasi yang baik, ya. Dan keenamnya, vaksin. Jadi dia berhubung kait. Jangan kita harap vaksin saja. Bila kita dah ada vaksin, kita kena jaga sampai kita sampai kepada suatu tahap di mana herd immunity, perlindungan kelompok itu tercapai, dan selalunya lebih kurang apabila 70 hingga 80% rakyat kita telah disuntik dengan vaksin COVID. Jadi saya masih lagi buat klinik. Setiap ibu bapa yang datang ataupun tok dan wan datang, dia tanya saya pasal vaksin. Saya kata mudah jawapan saya. Kalau tiba masa untuk saya, insya-Allah saya serah, ya, tanpa was-was, insya-Allah, ya. Dan saya kira high risk tu, kumpulan risiko tinggi sebab warga emas, dan kedua saya ada frontliner. So mungkin saya di antara yang terawal lah, frontliner. Lepas tu mereka-mereka yang essential workers, penting, frontliner, askar, bomber, polis yang bawa makanan kita, ya, ini semua frontliner, dan healthcare workers. Itu satu grup. Satu grup yang lain adalah ini untuk pastikan bahawa infrastruktur kita berjalan, kan, hospital berjalan, keamanan dan sebagainya, kan, tak berlaku pecah rumah, terpelihara lah, makanan cukup, kan. Second, untuk kita mengurangkan kematian, untuk mengurangkan kesakitan, kurangkan mortality dengan morbidity. Siapa yang paling berisiko tinggi? Warga emas, 65 tahun ke atas. Mereka yang ada penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, masalah pernafasan, itu semua mereka yang tinggal di rumah nursing homes, kan, ini semua risiko tinggi. Jadi kita kena buat ini dulu. Tu apabila vaksin sampai pada hujung bulan 2, pada bulan 3, insya-Allah ini yang kita kena mula, lebih kurang 1 juta, ya. Dan kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh keluar daripada pandemik ini. We can exit this pandemic dengan selamat, dengan mengurangkan kes-kes COVID dan mengurangkan kematian daripada penyakit COVID. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah, terima kasih doktor atas penerangan yang sangat jelas, clear, dan saya kira kalaupun mudah-mudahan detail, maksudnya terperinci. Jadi wallahu taala alam, saya kira untuk perbincangan ini mungkin saya boleh rumuskan beberapa perkara. Yang pertama, vaksin itu adalah benda yang berulang daripada dahulu dan sekarang. Jadi pengalaman untuk mengendalikan vaksin itu adalah benda yang berulang. Jadi sepatutnya sekarang ini kita dah berada di fasa yang kita dah matang berkenaan dengan vaksin. Begitu juga dengan pandemik dan sebagainya. Kemudian walaupun vaksin COVID dikatakan telah dicipta kurang daripada setahun, tapi kita boleh katakan ia menurut piawai, mengikut piawai yang betul. Maksudnya standard operasi pengkajian yang betul. Ya? Jadi walaupun kurang daripada 1 tahun, jadi tidak ada masalah untuk kita mempercayai sebaik mungkin. Kemudian vaksin ini kita boleh katakan bahawa vaksin ini diberikan diagihkan kepada mereka yang belum ditimpa penyakit, sebab atas tujuan untuk mencegah, kan. Okey, kemudian ada, kita kata ada kebolehjadian bahawa virus atau vaksin itu dihasilkan oleh orang yang bioteroris. Tetapi setelah dikaji dan diselidik bahawa kebolehupayaan perkara itu terjadi adalah nipis. Kerana apa? Tipis. Kerana dah diselidik di sana di Wuhan, didapati bahawa tidak adalah, hampir macam tidak adalah. Tak ada. Dikawal rapi, kan. Betul. Kawal rapi, kan. Kemudian vaksin, kalaupun dia betul daripada khinzir, kalaupun betul daripada khinzir, maksudnya dia sebagai darurat, benda yang perlu kita ambil juga walaupun dia dibuat daripada khinzir. Ini akan lagi kalau betul diteliti dengan baik, ia adalah suci. Jadi maka lagi wajar untuk kita mengambilnya.
Kemudian sebenarnya kita di Malaysia kita mempunyai pakar yang tidak kurang hebatnya. Jadi InsyaAllah. mudah-mudahan Malaysia nanti mampu menghasilkan vaksin dengan tenaga upaya kita sendiri. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang baik pada petang ini. Suka untuk saya ingatkan tentang peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ini ada disebutkan dalam 4 fitnah yang melanda manusia. Yang pertama, fitnah yang disebut sebagai fitnah agama. Jadi fitnah agama ni memang sedang berlaku pada musim pandemik kita ni, musim PKP. Ada yang ramai nak keluarkan fatwa sendiri. Kan? Jadi expert. Ya, dah ramai jadi expert dalam satu hari macam doktor maklumkan. Kemudian ada fitnah yang disebut sebagai ilmu. Fitnah dari ilmu. Tadi fitnah agama, ramai nak jadi golongan agamawan kan, walaupun dia sekadar ahli masjid saja. Kemudian ada fitnah dari sudut ilmu, ramai pula yang nak berlomba dengan doktor. Doktor diketepikan. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai fitnah fitnah harta. Memang kita ni ramai yang teruji dengan harta musim PKP ini. Dan yang keempat ni disebut sebagai fitnah kuasa. Dan kebetulan apa yang terjadi pada hari ini tak jauh beza dengan suasana politik yang agak rencam pada sekarang ini. Kan? Jadi 4 ini cukup diulang-ulang dalam surah Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Jadi untuk bahagian ilmu berkenaan dengan perubatan, vaksin dan sebagainya, ada baiknya kita rujuk ahli. Walaupun kita baca Google dan sebagainya, tapi rujuk ahli yang lebih berkeahlian. Jadi Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perbincangan ini. Okey, terima kasih doktor atas kesudian untuk menjawab soalan-soalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.